بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yad'aha lisyaitan wala yamsah yadahu bil minzil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah." Wa fi riwayatin lahu, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu 'inda ta'amihi. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adha falyakulha wa la yad'aha lisyaitan." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, "Iza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min al-adha walyakulha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila seseorang kamu makan apa-apa makanan dan jatuh makanan itu, maka hendaklah kamu kutip. Hadis ni tentang adab. Nabi kata, apabila kamu makan apa-apa makanan, makanan yang kamu nak suap tu ada yang jatuh, kutip makanan yang jatuh tu. Falyumit ma kana biha min adha, buang mana-mana yang kotor daripada makanan itu, wal ya'kulha, dan makan makanan yang bersih. Wala yad'aha lisyaitan, Nabi kata jangan tinggal makanan itu, kerana kamu tinggal, syaitan akan ambil makanan itu. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan sekali-kali kamu lap tangan kamu dengan sapu tangan. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sehinggalah kamu jilat jari-jari kamu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Nabi kata kerana kamu tak tahu dalam banyak-banyak makanan yang kamu makan itu, yang mana satu ada keberkatan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham, yang pertama sekali, adab makan. Nabi kata makan, kalau ada yang jatuh kutip, kalau ada kotor, buang kotor tu, makan makanan itu. Jangan makanan jatuh biar macam tu saja, kerana biar makanan yang jatuh itu, makanan itu akan menjadi habuan syaitan.
Hadis ni dia nak beritahu dekat kita, yang pertama adab makan. Yang kedua dia nak beritahu dekat kita bahawa dengan syaitan kita tak boleh kompromi. Dengan syaitan kita tak boleh kompromi. Sebiji nasi jatuh pun jangan biar. Pasal apa? Kalau biar itu dapat kat syaitan. Syaitan jangan bagi. Sebiji nasi pun jangan bagi kat dia. Maknanya kita orang Islam dengan syaitan tak boleh nak kompromi. Daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa menjilat jari selepas makan itu sunnah Nabi. Bukan makan KFC saja, kesedapan je hingga menjilat jari. Makan apa pun, makanan yang ada di jari sunat jilat. Menjilat jari lepas makan itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi SAW kata fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Kita tak tahu makanan yang mana satu yang ada keberkatan. Hak kita dah makan tadi ke ada keberkatan, ataupun hak duk lekat di jari 1-2 biji nasi itu ke di situ ke ada keberkatan, kita tak tahu. Oleh itu jangan ada makanan yang tersisa yang tak habis kerana takut keberkatan ada pada makanan yang tak habis tu. Ayah ni tuan-tuan, kadang-kadang orang tua-tua kita dulu dia ajak bagus. Cuma dia tak tahu kata yang tu sunnah Nabi. Itu saja beza dia. Orang tua-tua dulu ajak kita kalau makan nasi mesti sampai habis. Anak abang kata kenyang pun dia kata apa habis. Anak teriak kata tak boleh makan dah pun dia kata bagi habis. Dulu punya didikan. Lah punya didikan, anak kata kenyang, dia kata kenyang pergi basuh tangan. Orang lah punya didikan. Anak kata tak boleh makan dah, kenyang dah ya, pergi basuh tangan. Kenyang dah mak, basuh dalam pinggan tu juga nasi penuh lagi. Itu didikan orang hari ini. Didikan orang dulu sebiji pun dia tak bagi, dia suruh sapu sampai lincin dalam pinggan. Cuma dia tak habaq kata itu sunnah Nabi. Dia tak habaq. Dia doa habaq kata jangan nasi jangan tinggal, takut lagi nasi teriak dia kata. Matlamat dia nak ajak budak ni menghargai rezeki tercapai. Tapi dari segi ibadahnya budak tak faham. Kata itu sebenarnya perbuatan Nabi, dan Nabi suruh kita orang Islam bila makan buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam satu riwayat lain Nabi kata inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Nabi kata sesungguhnya syaitan dia akan ada sama dengan kamu dalam apa juga kerja yang kamu buat. Kamu makan pun syaitan ada sama, hatta kalau suami isteri bersama pun syaitan ada sama. Itu sebab kita baca dalam hadis Nabi kata suami isteri kalau nak bersama doa Allahumma jannibna syaitan. Pasal apa? Pasal syaitan ada sama. Nabi kata kalau kamu tidak baca doa itu syaitan tumpang sama. Dalam hadis ni pula Nabi kata inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Apa juga kerja yang kamu buat syaitan ada sama. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Sampai kamu nak makan syaitan ada sama. Fa iza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adha falyakulha wala yad'ha lisyaitan. Nabi kata kalau kamu makan ada makanan yang jatuh, ambil makanan yang jatuh tu, bersihkan daripada kekotoran, makan makanan itu. Jangan tinggal, kerana kamu tinggal itu bahagian syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, kata dia raaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar yani al-aswad wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abis bin Rabi'ah, dia kata aku tengok Sayyidina Umar Al-Khattab
radhiyallahu anhu dia kucup Hajarul Aswad. Seorang sahabat nama dia Abis. Dia kata aku tengok Sayyidina Umar dia kucup Hajarul Aswad. Kemudian selepas Sayyidina Umar kucup, Sayyidina Umar kata inni a'lamu annaka hajar ma tanfa'u wa la tadur. Lepas Sayyidina Umar dia kucup Hajar Aswad, dia terus kata, dia kata sesungguhnya aku tahu hang batu, dia kata. Dan sebagai batu, hang langsung tak boleh memberi manfaat dan tak boleh bagi mudarat pada siapa-siapa. Batu tak boleh buat apa pada apa-apa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau tak kerana aku pernah tengok Nabi kucup kamu, aku tak akan kucup kamu, dia kata. Daripada hadis ni dapat kita faham. Yang pertama, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak akan buat benda kalau Nabi tak buat. Satu. Yang kedua, kita faham daripada hadis ni bahawa kucup Hajar Aswad itu sunnah Nabi. Sebab Nabi kucup. Dan yang ketiga, dapat kita faham bahawa sunnah Nabi, kita kena cuba untuk buat. Sunnah Nabi kita kena cuba untuk buat. Tak boleh buat semua, buat takat mana boleh. Sunnah maknanya apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi suka pakai, apa juga yang biasa dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sunnah. Kita buat dengan niat nak ikut Nabi, kita buat sunnah Nabi. Dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah golongan yang sangat-sangat ambil berat dengan apa yang Nabi buat. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izah. Faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyurun ila Allah hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khazu bihim zata shimal. Fa'aqulu ya rabbi ashabi. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Fa'aqulu kama qala al-'abdu salih. Wa kuntu 'alaihim shahida. Ma dumtu fihim ila qawlihi al-'azizul hakim. Fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim mundu faraqtahum. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang juga sepupu Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia satu hari Nabi SAW bangkit berdiri di hadapan sahabat-sahabat kerana nak bagi satu tazkirah, satu mau'izah, satu pengajaran pada sahabat. Nabi dia biasa macam tu. Macam orang tabligh duk buat. Habis semayang apa wirid apa sikit, dia bangkit berdiri, dia buat. Dia kata majlis bayan. Dia kata. Bayan ni makna penerangan lah. Bayan. Majlis bayan. Majlis nak terang tentang Islam pada orang. Nabi biasa buat macam tu. Nabi SAW habis semayang misalnya, sama ada Nabi beralih menghadap makmum terus bercakap, ataupun Nabi bangkit berdiri bercakap. Nabi rasa ada benda nak kena bagi tahu, Nabi dandan bagi tahu. Tak nanti nak tunggu hari Senayan malam Selasa sebulan kali tak nanti. Nabi dia tak ada satu jadual tetap. Dia kira ada benda nak kena bagi tahu, Nabi dandan bagi tahu. Kadang tiap-tiap kali lepas semayang, tiap-tiap kali Nabi pun bercakap. Cara Nabi bercakap kadang-kadang beralih dalam keadaan sambil duduk bercakap, kadang-kadang bangkit berdiri bercakap, kadang-kadang Nabi naik atas mimbar bercakap.
Member tak akan tidak hanya digunakan untuk Jumaat ataupun hari raya sahaja. Bahkan bila-bila Nabi rasa perlu, Nabi tengok orang ramai, sekira-kira kalau bakit berdiri, orang belakang tak lawah dengar di telinga, Nabi naik atas member bercakap. Itu biasa bagi Nabi SAW. Maka Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi, dia kata, qama fina. Dia kata Nabi satu hari bakit berdiri di depan kami. Dan Nabi bagi satu pengajaran kepada kami. Faqala, kata Nabi, ya ayuhan nas. Nabi kata, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah hufatan uratan ghurlan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya satu hari esok, Nabi kata, hampa semua akan dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada satu tempat. Nabi kata, satu masa esok, semua kita akan dihimpunkan di satu tempat. Nama tempat tu mahsyar, tempat berimpun. Hal keadaan kita pada hari itu hufatan, uratan, ghurlan. Hal keadaan kita pada hari itu tak ada kasut. Masing-masing tak pakai kasut, kaki ayam. Uratan, hal keadaan kita pada hari itu uratan, tak ada pakaian. Masing-masing tak ada satu orang benang atas badan. Ghurlan, hal keadaan kamu pada hari itu tidak berkhatan. Manusia semasa dibangunkan, semasa dibangkitkan, semasa disuruh berimpun di padang mahsyar, keadaan manusia pada hari itu tidak pakai kasut, tidak ada pakaian, bahkan keadaan mereka tidak berkhatan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Nabi kata, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita ke dunia ni dulu, macam itulah kita akan kembali esok ni. Manusia beranak keluar mai daripada perut mak tak ada apa. Kasut tak pakai, baju tak pakai, keadaan kita tidak berkhatan. Macam mana kita beranak keluar mai, macam tu Tuhan himpun kita di padang mahsyar esok, serupa macam tu. Wa'dan alaina. Tuhan kata dalam Quran, itu adalah janji yang kami mesti buat. Tuhan kata. Oleh kerana kami dah sebut dalam Quran, manusia ni kami akan jadikan mereka ni keluar mai dalam keadaan macam tu. Kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat esok pun keadaan macam dia beranak keluar mai. Tidak ada pakaian, tidak ada kasut, tidak berkhatan. Macam tu kami janji, wa'dan alaina. Macam tu kami akan buat. Inna kunna fa'ilin. Tuhan kata, sesungguhnya kami tentu akan buat benda yang kami kata. Nampak? Dua kali dia ulang. Satu, Tuhan kata ini janji kami. Yang kedua, Tuhan kata kami janji, kami tentu buat. Tuhan kata, ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Nabi kata, manusia yang mula-mula sekali Allah akan bagi baju, bagi pakaian dekat dia di padang mahsyar ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam ramai-ramai manusia ada tak ada pakaian pada hari itu tu, manusia yang mula sekali Tuhan nak bagi baju ke dia ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad kata macam tu. Dalam tafsir hadis ni dia ada penjelasan lagi pula. Sebahagian ulama hadis kata Nabi Ibrahim sebenarnya yang kedua. Yang pertama ialah Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad kata manusia yang mula-mula diberi baju ialah Nabi Ibrahim, maksud Nabi ialah selain daripada dia. Selain daripada dia mula-mula pakai, orang yang mula sekali selepas dia ialah Nabi Ibrahim. Ini tafsir di kalangan ulama hadisnya begitu. Nabi kata manusia yang mula diberi baju ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim zata shimal. Nabi kata dalam keadaan duk kelang kabut di padang mahsyar ni. Kelang kabut tuan-tuan. Mahsyar kelang kabut. Orang pergi haji baru ni kena tinggal di Muzdalifah pakat tinggal pun kelang kabut. Orang pergi haji baru ni Saudi ubah peraturan baru. Bawa jemaah haji daripada Arafah buat main Muzdalifah, dia suruh turun semua orang ada atas
baik jalan pergi dulu. Lepas tu duk tunggu, duk wah, baik tak main. Nak berjalan daripada Muzdalifah nak pergi Mina tak jauh mana. Tapi dengan tak bersedia nak berjalan ni, dia jadi kelang kabut. Kalau di sekitar Padang Arafah, di sekitar Muzdalifah, orang baru ada 3 juta, 4 juta orang pun dia jadi kelang kabut. Tenggelam punca habis, ada yang rebah sampai ambulan kena bawa pergi hospital jadi cempera, kalang kukang habis. Tuan-tuan boleh bayang di Padang Mahsyar itu, semua manusia ada cantuk. Dalam keadaan semua duk kelang kabut di Padang Mahsyar ni, fayu'khadhu bihim zat shimal. Dibawa mai beberapa orang sahabat Nabi. Nabi kenal. Dalam duk kelang kabut di Padang Mahsyar tu, dalam hadis ni dia kata, sayuja'u birijalin min ummati. Dibawa mai beberapa orang daripada kalangan umat aku, Nabi kata. Bawa mai, Nabi tengok, Nabi kenal ni umat aku, Nabi kata. Fayu'khadhu bihim zat shimal. Tiba-tiba depan mata Nabi, umat Nabi Muhammad ni dipegang dan dibawa lempak masuk dalam neraka. Nabi tengok benda ni. Nabi cerita dalam hadis ni. Nabi cerita ni benda future, benda tak ready lagi. Tapi Tuhan dah beritahu dekat Nabi, suruh Nabi cerita. Akan berlaku benda ni di Padang Mahsyar esok. Waktu semua tengah kelang kabut tu, tiba-tiba dibawa mai beberapa orang yang mereka ni ummati, daripada kalangan umat aku. Nabi kata, wa mai bagi aku nampak dan aku dah kenal ini umat aku. Tiba-tiba fayu'khadhu bihim zat shimal. Tiba-tiba dipegang mereka, dibawa ke kiri, maksudnya ke neraka. Fa'aqulu, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kepada umat yang nak dicampak ke neraka ni, Nabi dandan kata dekat Tuhan, Ya Rabbi ashabi. Nabi kata, wahai Tuhanku, itu sahabat aku. Maksudnya Nabi cuba untuk nak bagi syafaat kepada orang ni. Depan mata Nabi, Nabi tengok umat dia dipegang, direngkuh, nak dibawa ke neraka. Nabi sebagai Nabi kepada umat ni, Nabi terus tingkah masuk. Nabi kata, Ya Rabbi ashabi. Nabi kata, wahai Tuhan aku, itu sahabat-sahabat aku. Jangan buang mereka ke neraka. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Bunyi satu suara kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kamu tak tahu, walaupun mereka ni dulu umat kamu, tapi selepas kamu tak ada, apa yang mereka buat kamu tak tahu. Suara tu kata, fa'aqulu kama qala al-'abdu salih. Nabi Muhammad kata, aku tak bagi can. Walaupun suara tu cuba nak habang dekat aku, kata depa ni orang yang bersalah, tapi Nabi tetap nak defend umat dia. Maka Nabi kata seperti mana yang pernah dikata oleh Nabi Allah Isa alaihi salam pada Tuhan dulu. Wa kuntu alaihim syahida. Nabi kata, sesungguhnya aku menjadi saksi depa ni umat aku. Nabi kata. Nak defend lagi. Ni yang kata Nabi Muhammad, tuan-tuan. Dia sayang kita ni, kita umat dia ni, dia sayang kita sampai dah very last moment dah. Last minute dah, nak masuk neraka dah, Nabi defend lagi. Nabi kata lagi dekat Tuhan, dia kata, wa kuntu alaihim syahida. Sesungguhnya aku jadi saksi kepada mereka ni, mereka umat aku. Ma dumtu fihim, selagi mana aku ada di kalangan mereka. Masa aku duk ada, aku tengok mereka ni umat aku. Sampailah masa aku mati, mereka ni masih umat aku. Takat tu, aku bagi jaminan. Nabi kata. Selebih daripada tu, selepas aku mati, aku tak tahu apa jadi kat mereka ni. Fayuqalu li. Maka dijawab kepada Nabi. Suara tu kata, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum. Suara tu kata dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, betul mereka ni masa kamu hidup, mereka umat kamu. Tapi kamu mati aja, mereka ni murtaddina. Mereka ini murtad ala aqabihim, daripada Islam agama mereka. Kamu tinggal aja mereka murtad. Mereka tinggal agama yang kamu bawa. Kerana itulah mereka dilempar ke neraka. Nabi SAW pun tak boleh buat apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada hadis-hadis yang kita baca 3 buah ni dapat kita faham bahawa kita nak buktikan kita umat Nabi Muhammad. Cara bukti dia satu aja. Pegang kepada sunnah Nabi. Tu aja. Lain tak ada tuan-tuan. Setakat nak bubuh nama anak mula dengan Muhammad, belum lagi. Belum menjadi bukti lagi bahawa kita umat Nabi Muhammad. Kita buktikan kita umat Nabi Muhammad dengan berpegang dengan sunnah Nabi. Hak mana Nabi buat, hak mana Nabi pesan, hak mana Nabi suruh, hak tu kita pegang, hak tu kita amal, hak tu kita buat. Kita memang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah di hari akhirat esok, di padang mahsyar esok, Nabi all out, habis-habisan dia akan cuba untuk memberi syafaat dan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 56. Muka surat 56. Bab ma jaa fil mubadarati bil amal. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan segera buat amal. Malam ni kita nak tengok satu hadis. Nabi SAW pesan dekat kita semua, kalau nak buat baik, buatlah ni. Jangan tunggu. Tadi tengah hari jumpa satu sahabat dia sembang-sembang. Dia kata, Ustaz, saya ingat minggu depan saya nak mula semayang bagi cukup. Dia kata lagu tu tengah hari tadi. Ustaz, saya ingat minggu depan saya nak mula semayang bagi cukup. Semayang apa saja? Dia kata semayang apa? Semayang fardu. Semayang ni lah semayang 5 waktu lah, dia kata. Pasal apa nak tunggu minggu depan? Kata lah benda ni Ustaz, dia kata nak ubah kita tak boleh dandan. Tak boleh lah. Semayang kena dandan lah. Kata-kata semayang kena dandan lah. Dia bercakap dengan saya bukan satu suku tadi. Satu suku tengah hari. Saya tak elok masuk Zuhur, jom pergi semayang lah ni. Tak, saya minggu depan dia lah. Pucat muka. Saya minggu depan. Tak lah ni, jom pergi semayang lah ni. Semayang dengan saya. Dia saya seluang tak apa elok saya. Tak elok londeh dalam kereta saya ada kain. Pakai kain. Hari ni juga mau semayang dengan saya. Ya, semayang juga lah. Habis semayang, duduk sila tu cakap ke dia. Nak tunggu minggu depan. Tak tentu lagi. Tak kesat lagi kita mati. Kata ke dia. Betul lah, kita niat minggu depan nak semayang bagi cukup 5 waktu. Belum tentu kita boleh buat. Tak kesat lagi kita mati. Dia sengam lah. Cerita dia, dandan mau buat yang ni. Dandan kita buat, apa-apa jadi kat kita saat lagi, mana bukti dah ada. Kita ada ingat nak ubah, kita dah start lah ni juga. InsyaAllah kata jadi elok. Bagi satu kuliah Zuhur kat dia tadi. Cerita tentang kisah 2 sahabat. 2 adik-beradik, abang dengan adik. Hak seorang hidup dengan maksiat daripada celek mata pagi sampai nak tidur malam buat maksiat. Hak seorang ni daripada celek mata sampai tidur dia buat ibadat. Seorang duduk tingkat atas rumah, seorang duduk tingkat bawah rumah. Satu hari kawan hak duk buat maksiat punya teruk ni, tak macam mana kepuas dah kot buat maksiat, dia duk ingat nak tukar anak jadi baik. Jadi oleh kerana tu dia kata dia nak naik atas rumah, nak pi dekat hak adik dia, hak memang baik ni, dia nak pi, dia nak kawan dengan adik dia nak jadi baik. Dalam masa yang sama, kawan hak duk di atas ni, hak duk buat baik ni, tak macam mana aku jemu aku buat baik kot, teringat aku nak buat jahat. Duk ingat nak turun, nak pergi buat jahat, nak belajar daripada abang dia duk ada di bawah. Turun tengah jalan, tak macam mana beretuh, jatuh terguling, dua-dua mati. Ini adalah hadis tentang cerita tentang benda ni. Dalam hadis ada cerita tentang benda ni.
Bagaimana dia nak cerita kawan hak duk buat jahat selama ni dia duk teringat dalam hati dia nak buat baik dalam perjalanan nak pi buat baik tu. Dalam perjalanan nak pi buat baik tu jatuh dan mati. Allah kira dia orang yang dah memulakan benda baik. Pasal dia dah langkah dah satu langkah kepada nak buat baik. Dalam perjalanan tu dia mati. Allah kira itu sebagai orang yang buat baik. Pasal apa? Pasal dia dah memulakan langkah untuk buat baik. Sama dengan hadis. Itu bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Hadis tentang satu orang daripada Bani Israel yang dah bunuh 99 orang. Kemudian berasa macam tak mau dah bunuh orang ni, sudahlah. Nak bertaubat. Pergi tanya satu rahib. Pergi tanya pendapat dia, bagaimana saya ni, saya dah bunuh 99 orang. Lah ni saya rasa saya nak berhenti dah buat benda tak elok ni. Rahib ni kata kat dia, berapa? 99 tak ada jalan hang ni. Tuhan nak bagi ampun pun payahlah pasal ramai sangat. Dia bunuh kontuk pergi cukup 100. Pasal kata Tuhan tak boleh nak bagi ampun dekat dia, dia bunuh kontuk cukup 100. Lepas tu dia pergi cari seorang abid billah, satu orang yang kuat beribadat kepada Allah. Dia pergi jumpa kau tu, dia cerita kata dia dah bunuh 100 orang, lah dia nak berubah jadi baik. Macam mana? Abid billah ni kata dekat dia, siapa yang boleh halang Tuhan daripada ampunkan dosa hang? Kalau betul hang nak buat baik, aku nak bagi nasihat. Pindah daripada kampung ni, pergi duduk satu kampung yang orang baik-baik ada di sana. Dan mulakan kehidupan hang sebagai orang baik. Dalam perjalanan nak pergi mati tengah jalan. Yang kesimpulan hadis tu juga apa dia? Allah bagi tahu kata dia ni masuk syurga. Pasal dia dah sudah memulakan langkah kepada nak jadi baik. Islam dia al-mubadarah bil amal. Dia kira kalau nak buat amal, kalau nak buat baik, mubadarah, mesti kena cepat. Malam ni kita nak tengok tajuk ni. Dia kata, ketahuilah saudaraku, beramal ibadah itu hendak segera sediakan agar akan jadi bekal akhirat. Sementara belum tiba masa yang 7 ke atas diri kita. Dia kata nak buat baik, dia kata sebelum mai 7 benda. 7 benda yang kalau mai memang arai kita tak boleh jadi baik. Ada 7 benda yang boleh bawa arai kat kita daripada nak jadi baik. Maka apabila kena salah satu daripada 7 perkara ke atas diri seseorang itu, maka sudahlah tak terbuat amal ibadah lagi. 7 benda ni kalau kena, memang pakai tak buat dah kebaikan. Dengan kerana itu, sangat dipesan oleh Nabi SAW. Dan diberinya jaga ke atas umatnya. Nabi pesan sangat-sangat benda ni. Maka hendaklah segerakan beramal itu. Begitu juga dalam Quran telah disuruh oleh Allah demikian. Iaitu firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bukan sabiqu tu dia silap. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maksudnya hendaklah segera sekalian kamu kepada mengerjakan asbab bagi keampunan dosa sekalian kamu daripada Tuhan kamu. Tuhan sebut dalam ayat tu wasari'u. Sari'u maksudnya cepat. Kalau sabiqu maksud dia berlomba-lomba. Musabaqah tu sabiqu. Wasari'u ila maghfirah. Hendaklah hampa cepat-cepat kepada maghfirah, kepada keampunan Tuhan. Dan firman Allah lagi, fastabiqul khairat. Maksudnya maka hendaklah segera berbuat segala kebajikan. Nak buat baik, cepat-cepat. Begitu. Maka 7 perkara yang boleh jadi kena ke atas diri seseorang itu ada disebut oleh Nabi kita. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, hendaklah segera sekalian kamu mengerjakan amal ibadah kerana 7 perkara. Yakni sebelum sampai salah satu daripada 7 perkara yang akan dikhabarkan itu, hendaklah cepat-cepat buat ibadat. 7 benda sebelum mai nak buat ibadat, dibuat cepat-cepat. Nabi kata, hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mujhiza aw ad-dajjala
fasyarru ghaidi yantaziru awis sa'ata fasa'atu adha wa amar. Maksud dia sabda Nabi, apakah yang mau sekalian kamu tunggu lagi? Adakah sekalian kamu mau nanti melainkan apa yang boleh melupakan amal ibadah? Ataupun menanti kaya yang sampai boleh menyesatkan diri? Atau menantikan sakit yang boleh membinasakan badan dan harta? Ataupun menantikan masa tua semacam kembali kepada budak, tua sampai nyanyuk jadi macam budak-budak? Atau menantikan masa maut yang disegerakan, maksudnya maut yang tiba-tiba? Atau menantikan masa turun Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan? Maka ialah, yakni Dajjal itu adalah sejahat-jahat yang tiada hadir sekarang ini, dinanti akan dia. Ataupun menantikan hari kiamat, maka hari kiamat itu lebih celaka dan lebih pahit huru-haranya daripada sekalian perkara yang huru-hara. Itu dia. Ini 7 benda. Nabi kata yang pertama, Nabi kata hal tantaziruna illa faqran munsia. Nak buat ibadat, nak jadi orang baik, adakah nak tunggu sampailah Tuhan bagi kamu ni jadi faqran, jadi fakir, miskin. Bila miskin ni susah. Nak sembahyang pun susah kalau miskin. Miskin yang ketelampauan miskin, dia panggil fakir. Bila sampai peringkat fakir ni, nak sembahyang apa tuan-tuan? Nak sembahyang duk fikir nak pergi cari duit. Anak pinak di rumah nak makan, tak ada benda nak makan. Nak beli makan nak kena ada duit. Duit tak ada. Pasal apa? Pasal fakir, pasal miskin. Dengan kerana fakir miskin, ibadat pun tak boleh buat. Pasal kepala duk fikir nak cari duit. Itu bala Tuhan. Bila dia mai fakir sampai macam ni, ibadat pun tak boleh buat, pemurung aja. Yang kedua, dia kata adakah sekalian kamu mau menantikan kaya yang menyesatkan diri? Lah ni macam kita lah ni okey. Kaya sangat pun tak, miskin sampai fakir pun tak. Lagu kita ni middle class, okey aja, ada duit nak makan hari-hari ada, abuan nak beli kain baju pakai lebih kurang ada, apa semua cukup. Kalau satu hari esok Tuhan takdirkan dia bagi kat kita kaya sampai berjuta-juta duit, kaya dia kata boleh menyesatkan kita. Bila kaya ni dia jadi lagu lain lah. Otak pun fikir lagu lain, hidup pun nak jadi macam lain, dia dah jadi lain lah. Yang akhirnya kekayaan itu menyesatkan dia. Jangan sampai tunggu Tuhan bagi terlampau kaya, ibadat pun tak buat, tidur sesat melingkup boleh. Ataupun menantikan sakit yang boleh membinasakan badan dan harta. Ataupun duk tunggu-tunggulah sihat, Tuhan bagi sihat, boleh duk langkah keluar sana sini, naik kereta api sana sini, boleh duk cakap, boleh elok duk adalah ni. Tuhan dia bagi sakit tuan-tuan. Ni apa SARS apa ni sakit ni. Allah. Jadi member seorang batuk. Duk batuk. Dia orang ada duit sikit. Pergi cek di Gleneagles Tanjung GMC, Gleneagles Medical Center. Doktor saya tanya dia, lah ni kalau pergi duk buat batuk, duk buat sesama, duk buat pelik sikit, doktor dia mula sekali dia tanya apa? Ada pilok neri ke dalam masa yang terdekat ni? Dia nak pergi tu. Dia ni pun kebetulan baru balik daripada mana ke dia pilok neri. Abang-abang lagu tu dandan ambil pakai tutup muka. Yang kata doktor ni, dandan tutup muka. Dandan ambil telefon pi emergency. Jadi kalau kamu pakai mai masuk mai semua Zoro tutup muka. Pegang dia, bawa pi bubur satu bilik tutup pintu. Dia kata ni apa nak jadi kat dia ni, jadi lugu ni. Suspek kena SAR ni. Suspek. Dia buat satu surat refer dekat GH Penang, dekat General Hospital Penang. Tulis di situ apa doktor sila tengok sat apa semua, dia ni suspek kena SAR dan dia ni baru balik daripada luar negeri apa sekian-sekian hari bulan. Depa buat surat tu depa nak pergi berbagi kat dia, depa buka pintu suar, kok celah pintu tu tutup balik. Buka suar, tutup balik. Duduk tembak api pula lah. Kan? Ini yang kata penyakit ni sampai macam ni.
Wabak tuan-tuan. Ini yang kata wabak. Dalam bahasa hadisnya dia kata ta'un. Ta'un ni wabak lah. Start dengan Hong Kong, dia duk mengikut Taiwan, dia duk mengikut negeri-negeri sekitar tu. Mana negeri yang ada bisnes kuat dengan Hong Kong, dengan Taiwan, penyakit mai sekali. Sebab businessman daripada Singapura duk pergi Hong Kong bukan pergi ambil barang balik mai Singapura aja, dia balik penyakit sekali. Bila dia balik penyakit mai Singapura, dia merebak di Singapura. Bila dia merebak di Singapura, kena pak balik rumah, anak kena. Anak awak pergi sekolah, kawan dalam kelas kena. Dia duk jadi macam tu tuan-tuan. Yang ni yang kata ta'un. Ta'un ni bukan ta'un dalam bahasa Melayu kita ni. Ta'un maksudnya wabak, penyakit yang berbentuk epidemik, yang berbentuk wabak, dia panggil ta'un. Tuan-tuan tengok, daripada seorang businessman pergi Hong Kong, awak balik penyakit tu awak main, awak balik dalam rumah dia. Bini dia, anak-anak dia kena, anak dia pergi sekolah, anak dia bawa pergi dalam kelas, budak-budak kena. Singapura tutup sekolah 2 minggu. Tutup sekolah sementara nak kawal wabak ni. Tuan-tuan tengok, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak main penyakit senang ni. Nak tunggu sampai wabak ni mai, penyakit ni mai, baru pakat nak pergi masjid, dia berjangkit dengan tutup imam sekali, pakat kena sas habis. Sebelum mai penyakit yang macam-macam ni, dia kata sakit yang boleh membinasakan diri. Sebelum mai penyakit ni, amal ibadat buat elok-elok dulu. Dan jangan sampai nanti masa tua yang semacam kembali kepada budak tua, duk tunggu nak berubah, nak jadi baik ni, duk tunggu sampai 50, nak tunggu 55, nak tunggu 60, nak tunggu 65, nak tunggu 70. Dia main nyanyuk. Daripada dulu beranak keluar main pakai napkin, pakai pampers, sampai umur 70 lebih dia pakai pampers balik. Dia jadi budak-budak balik. Nak tunggu sampai jadi macam tu baru nak mula buat amal ibadah, Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Ataupun menantikan masa maut yang disegerakan. Ataupun duk nantilah minggu depan, duk ingat bulan depan, duk nanti tahun depan baru nak mula mengaji, nak nanti bulan 4, nak nanti bulan 5, nak nanti bulan 6 dan sebagainya. Tiba-tiba mautan mujhizah. Dia kata dia mati secara mendadak. Mati aksiden. Dia mati mendadak lah semua ni. Mati aksiden. Mati kerana tersilap makan apakah food poisoning, dia start dengan muntah, cirit tak berhenti dan sebagainya, habis umur cara tu pun ada. Mautan mujhizah, nak tangguh, duk ingat minggu depan nak ubah, ni tak start lagi lah, dia ingat hari Senin depan baru nak ubah. Tak dan hari Senin depan, hari Sabtu jalan. Adakah nak tunggu sampai jadi macam tu baru nak berubah? Dia kata, ataupun menantikan masa turun Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan. Ataupun duk tunggu sampailah ditakdirkan berlaku kiamat. Ada orang tanyalah ni ustaz, dia kata betul-betul kiamat dekat ke dia kata. Saya kata kiamat memang dekat lah. Pasal apa? Pasal dia prinsip dalam agama dia macam ni. Kita ni daripada sehari ke sehari kita makin dekat. Dia bukan makin jauh, dia makin dekat. Soal bila nak jadi kiamat tu bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Tuhan tahu bila dia nak takdirkan berlaku kiamat. Soalnya kalau Tuhan kata kiamat tahun 3000, tahun 3000 pun makin dekat lah. Pasal kita lah 2003, lepas ni dia nak pergi 2004, lepas tu dia nak pergi 2020, lepas tu dia nak pergi 2050, lepas tu dia nak pergi 3000. Maksudnya bila kita makin duk pergi ke tarikh tu, kita makin dekat. Kalau orang tanya ustaz kiamat dekat? Kiamat makin dekat. Bila tak tahulah, tapi memang kita makin mendekati tarikh kiamat. Tanya apa saya kata lagu tu? Dia kata ni duk jadi perang ni, adakah perang ni nak bawa kepada perang dunia? Kata wallahu a'lam, Tuhan saja yang tahu. Lah ni tindak balas daripada pihak Islam tak ada lagi. Adakah orang Islam tidak akan bertindak balas? Soalnya lah ni tak ada tindak balas, tak ada lagi. Yang digembar-gemborkan kata Iraq ada senjata pemusnah, ada senjata kimia, ada senjata biologikal dan sebagainya. Hadu kata ni betul-betul ada, kata tak tahu lagi. Pasal sampai hari ni tak keluar lagi benda tu. Kalau ada sungguh mungkin dia duk taruh, dia duk terus sampai betul-betul Amerika nak penetrate masuk dalam Baghdad, masa tu baru dia nak guna mungkin. Bila dalam keadaan desperate, dalam keadaan tak ada pilihan dah, mungkin masa tu dia terpaksa guna. Kalau betul-betul benda tu ada. Kalau sampai kesudah tak guna, mungkin benda tu sebenar tak ada. Tetapi propaganda musuh sengaja buat cerita nak serang Iraq. Apa pun macam-macam boleh jadi. Kita tak tahu apa betul-betul nak jadi.
Dan adakah selepas ni satu jaminan ada Islam tidak akan bertindak balas? Tak boleh cakap juga. Tak boleh cakap juga. Tak ada lagi lah setakat ni bom di London ke, di New York ke. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tapi adakah tak ada lah ni bermakna tak ada? Tak tahu lagi. Tuan-tuan boleh bayang kita kalau anak kita, kalau mak kita, kalau ayah kita dizalimi, dibunuh depan mata kita. Kita boleh tidur lena tak? Macam tu juga dengan orang Iraq. Dia lebih lagi semangat dia lagi tinggi. Depan mata dia, dia tengok Amerika main tembak mak dia. Dia boleh tidur tak? Dia pejam mata dia mimpi benda pelik. Dia pejam mata dia mimpi benda pelik. Dia fikir singkat ya. Dia balut bom di badan dia, dia pergi ya. Dia kata mak aku mati dah. Ayah aku mati dah. Aku hidup buat apa dia kata. Isteri aku mati dah. Anak-anak aku semua mati. Mati depan mata aku. Depan mata aku. Anak aku pecah kepala tinggal muka serapih aja. Dia tak boleh hidup kalau dia duduk nampak benda ni. Maka dia sanggup ambil bom balut di badan dia buat apa saja. Hidup pun tak ada keluarga dah. Baik dia pergi mati. Alang satu hari mati juga. Macam mana pun kalau dia baca macam tu. Satu hari mati juga. Daripada mati saja baik aku dapat syahid. Dia kata dia langgang pergi bom letup. Kalau ada 100 orang fikir macam tu. Kalau ada 10 orang di Amerika, kalau ada 10 orang di London, kalau ada 10, apa akan jadi? Sana jadi, sini jadi, sana jadi, sini jadi, takkah huru-hara satu dunia? Takkah benda tu boleh menjadi pencetus kepada perang dunia ketiga? Kita tak boleh cakap lah ni, apa pun tak boleh cakap. Ceritanya lah ni jenis keganasan, jenis benda-benda kita tak mau. Siapa pun jangan start. Benda jenis ganas ni siapa pun jangan start. Islam pun jangan start, orang bukan Islam pun jangan start. Tapi bila ada orang start, benda ni nak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua orang kena ada satu komitmen, fikir nak kepada kesejahteraan yang tu. Semua orang, Islam ke bukan Islam ke apakah, mau fikir satu, kita nak sejahtera tempat kita duduk ni. Kita tak mau huru-hara, kita tak mau. Tuan-tuan boleh bayang keadaan orang Iraq lah ni. Dengan cedera, dengan putih kaki, dengan pecah muka, dengan perut luka dan sebagainya. Ubat tak ada. Ubat tak ada. Kita kena bagi bantuan. Dekat Mercy ni, kita kena bagi bantuan. Mercy, Persatuan Perubatan Hanafi ni. Kita kena bagi bantuan. Ni mereka nak buat apa food fest. Dekat apa nama General Hospital Penang. Nak buat macam makan ni, apa food fair ni dia panggil. Pesta makan dia pun nak buat dekat GH Penang berapa belas hari bulan kan. Kupon akan disediakan. Bukan soal kita nak pergi makan sangat, kita nak beli kupon tu, nak bagi duit tu nak pergi hantar ke sana. Kita ada ramai doktor-doktor Malaysia yang volunteer nak pergi ke sana. Bukan ada bayaran allowance khas apa, tak ada. Volunteer nak pergi, nak tolong, nak bagi khidmat kerana Allah. Kita tak boleh pergi ni, boleh bagi duit pun tak apa tak. Kita bagi. Dengan syarat apa? Dengan syarat ada sumbangan kita untuk saudara-saudara kita yang sama seagama di sana. Turun lagi. Kita dah baca di Masjid Simpang 4 Matang Buluh ni. Kalau Allah nak takdirkan esok kiamat. Kalau Allah nak takdirkan esok kiamat. Kita baca dulu. Hari ni Allah boleh bagi jadi panjang. Kalau Allah nak takdirkan esok kiamat, hari ni Allah boleh bagi jadi panjang sehinggakan ahli tahajud. Apa dulu kita baca dulu? Ahli tahajud. Yang biasa pukul 3 bangun semayang tahajud, lepas semayang tahajud baca Quran. Biasanya lepas dia semayang tahajud, lepas dia baca Quran satu ain misalnya, sudah masuk waktu subuh. Tetapi bila menjelang kiamat, ahli tahajud bangkit semayang tahajud, semayang sunat semua, baca Quran, duk tengok tak mau nak pagi lagi. Dia semayang lain pula. Semayang habis. Semayang tengok tak mau nak cerah. Tak mau nak pergi. Jam pun macam tak jalan. Baca Quran lagi. Baca Quran. Sampai tak larat baca Quran. Tengok tak mau nak subuh lagi. Apa hal ni? Apa nak jadi malam ni? Barulah di kalangan ahli tahajud ni sedang. Pelik ni nak jadi. Baru teringat balik. Oh, Nabi ada pesan. Bila nak jadi kiamat, Allah boleh panjangkan satu hari tu. Boleh rasa satu hari macam 40 tahun. Barulah keluar ahli tahajud ni pergi panggil kawan-kawan apa semua pakat berimpun di masjid nak bagi tahu kata ni kiamat dah nak jadi dah. Dalam duk kelang kabut tu tiba-tiba cerah, tapi matahari tak naik sebelah timur, matahari naik sebelah barat. Hadis Nabi cerita macam tu. Kiamat ni Tuhan nak bagi jadi bila pun dia boleh bagi jadi. Syarat-syarat untuk berlaku kiamat Allah boleh bagi jadi dalam satu hari. Allah boleh bagi jadi. Satu hari tapi rasa macam 40 tahun.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adakah kita nak tunggu sampai keadaan tu berlaku depan kita baru kita nak jadi orang baik? Itu maksudnya. Maka ialah sejahat-jahat yang tiada hadir sekarang ini, dinanti pula akan dia. Dajjal ni lah tak ada lagi, tapi dia akan mai tak lama lagi. Ataupun menantikan hari kiamat. Maka hari kiamat itu lebih celaka dan lebih pahit huru-haranya daripada sekalian perkara yang huru-hara. Kalau kita rasa zaman Jepun masuk tanah Melayu dulu dah cukup huru-hara dah, kita cukup tak selesa dengan zaman tu, kiamat jauh lebih teruk daripada keadaan yang kita pernah lalu tu. Kalau orang Iraq rasa suasana perang haklah ni suasana paling celaka dalam hidup dia, tu tak ada apa-apa berbanding dengan kiamat bila jadi. Keadaan pada hari kiamat lebih teruk daripada keadaan masa perang. Bermula ini hadis hasan lagi gharib daripada ini hadis Al-A'raj. Dia kata masalah papa ataupun miskin fakir yang melupakan amal ibadah itu ialah papa miskin yang boleh menghabiskan segala fikirmu dan boleh memalingkan hammah kamu daripada berbuat ibadah. Itu dia. Dia kata yang dimaksudkan dengan jadi fakir miskin ni, dia kata miskin sampai habis fikiran. Maksudnya buntu fikiran, tak tahu fikir. Ada tuan-tuan orang yang miskin ni, dia tak tahu fikir lah. Dia tak tahu dah nak buat lagu mana bagi dapat duit ni. Tak tahu buat lah. Terai menyaga lingkup modal hak buat turun pun habis. Dia terai apa pun habis. Dia sampai ke peringkat tak ada apa dalam poket ni. Tak ada apa. Sampai ke peringkat buntu fikiran. Tak reti fikir dah macam mana nak cari duit. Tak reti nak fikir. Ada orang yang kena macam ni ada. Saya cerita di Taman Kerian ke apa baru ni. Satu sahabat mai jumpa. Dia kata, Ustaz salah tak saya? Dia kata, salah ke tak saya ni? Dia kata, saya ni sampai ke peringkat saya sampai nak kata apa? Dia kata macam nak kata marah kat Tuhan. Taklah marah. Dia kata tapi saya sampai tanya Tuhan lah. Dia kata, why you choose me? Dia kata untuk jadi miskin. Why you choose me? Pasal dia biasa kaya. Dia kontraktor. Biasa hidup senang. Dia kata, Ustaz, saya masa senang, cuti tak ada. Cuti dalam Malaysia ni tak ada. Langkawi ke apa, Tioman, Bangkok ni semua saya tak pergi. Saya paling dekat Medan. Lain pada tu Phuket, London pun saya biasa pergi. Bawa anak-anak semua cuti luar negeri. Saya biasa hidup macam tu. Dia kata, sekali bila kena susah, dia kata, susah ni Ustaz sampai tak ada apa. Nak makan pun tak ada duit. Masa senang dulu, hari lahir anak, birthday anak, bagi hadiah ni, mountain bike. Bicycle harga 1,000 lebih. Bicycle harga 1,000 lebih. Bagi hadiah ke anak dia. Ustaz, dia kata, bila saya susah, bicycle yang saya bagi hadiah dekat anak saya tu, saya pergi jual. Orang nak beli 300 pun saya jual. 300 bagi saya besar, Ustaz, dia kata. Dia main duk cerita depan kita dengan dia teriak dengan apa. Dia kata, saya kadang-kadang saya tak puas hati. Pasal apa Tuhan buat kat saya macam ni? Dia kata. Dia semayang. Dia kata dia semayang ni minta kat Tuhan. Dia kata dia tanya dalam doa ni, dia tanya. Dia kata, Ya Allah, why you choose me? Tuhan faham lah. Why you choose me? Itu Tuhan faham lah. Kan? Dia tanya ni pasal apa pilih dia bagi jadi susah macam ni. Dah susah-susah lagi. Dah susah-susah lagi. Dia kata, apa pasal pilih dia? Dia kata punya ramai orang duk ada. Pasal apa pilih dia? Sekali-sekali pula fikir. Dia kata rasa bersalah. Pergi cakap lagu tu dengan Tuhan. Berasa bersalah. Dia main tanya, Ustaz, akidah saya rosak dah Ustaz saya cakap macam tu. Nampak tuan-tuan? Tu pasal apa dia jadi macam tu? Dia jadi di satu waktu ekstrim marah Tuhan. Di satu waktu kira berasa bersalah dengan apa yang dia buat dengan Tuhan ni. Inilah yang dia nak beritahu kat kita. Menghabiskan segala fikirmu. Maksudnya buntu. Fikiran buntu. Bila buntu, dia bercakap apa pun dia tak ingat. Bila dia ingat balik, dia sendiri takut. Apalah aku pergi cakap macam tu dekat Tuhan. Duit dah tak ada ni, kena murka Tuhan pula lagi. Dia duduk main takut pula. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Ujian Tuhan kadang-kadang dia main sampai peringkat manusia ni lepas ke penyuruh dinding nak bergerak tak boleh lah. Allah Subhanahu Wa Taala buat macam tu kepada setengah manusia. Dia kata, dan dia kata menambah-nambahkan padamu susah dan lemah dan was-was dan taksir pada hak Allah. Bila Allah test dengan miskin susah ni, dia kata kita ni jadi apa? Jadi lemah, jadi tak boleh nak buat dah perintah Tuhan ni, tak boleh nak buat.
Dulu lama dah saya pernah cerita satu kes dulu. Satu sahabat duduk di Kulit. Allah test dia macam-macam. Mula-mula test adik dia. Adik dia perempuan. Dia ni pun perempuan juga. Adik dia perempuan. Pergi menikah dengan satu Jerman. Mereka ni jenis high classnya sikit. Pergi menikah dengan satu laki-laki Jerman. Mula-mula menikah okey lah. Lama-lama dia kata lah ni adik dia duduk di PJ, duduk di Petaling Jaya. Dia kata saya pergi rumah adik saya, tengok-tengok dalam rumah gantung lambang Kristian. Ujung katil tidur tu ujung katil buah lambang Kristian. Masa mula-mula menikah tu saya pergi rumah dia, ada juga duduk gantung ayat kursi, ayat apa di dinding rumah. Saya pergi pula tak ada lah Ustaz. Dia duduk main gambar-gambar jenis Kristian. Perempuan ni cakap kat adik dia kata, kakak tu saya campur lah, saya bahagia dengan hidup saya lah ni. Dia jawab begitu kakak dia. Kak tu saya campur, yang ni soal hidup saya, yang penting saya bahagia dengan hidup lah ni. Dia jawab begitu. Kak ni nak buat apa? Balik teriak. Tak lama lepas tu mak dia pula, dia papak tak ada. Mak pula pergi menikah dengan satu Hindu pula. Pindah daripada sini pergi duduk negeri belah selatan Semenanjung tu, pergi duduk di sana jadi Hindu. Pergi berjalan rumah mak pula, pergi depan pintu rumah gantung daun apa tu. Lepas tu gantung depan pintu tu. Daun getah ke daun pelam apa tu gantung depan pintu. Dia kata pergi tengok Allahu Akbar, mak dia pula dah. Masuk pergi jumpa mak, cakap dengan mak dia, mak awak lah mak buat macam ni apa semua itu ni. Mak pun jawab mudah aja. Mak kata lah macam ni dah. Apa tu saya kacau mak lah. Mak dah okey dah duduk dengan uncle hangpa, uncle. Mak nak pesan kat hangpa satu ya. Apa-apa jadi kat mak esok ni, kalau mak mati ke apa-apa, mak reba mayat mak kena bakar. Teriak lagi. Balik teriak. Kesudahan apa jadi tuan-tuan? Mata dia pula jadi masalah, perempuan ni. Mata jadi masalah. Dia jadi rabun, teriak. Tak boleh. Dia kata dia sepanjang masa duk teriak. Every now and then. Orang kata duk teriak je. Tak boleh. Teringat kat mak, teriak. Teringat kat adik, teriak. Tak boleh lah. Mata jadi macam mana ke? Akhirnya sebelah mata condemn terus. Buta sebelah. Jadi kepek ni masuk ke dalam. Sebelah ni pun rabun. Laki pula tak support dia. Laki pula duk marah dia. Apalah hang ni? Sudahlah adik hang rosak. Sudahlah mak hang rosak. Hang pula nak perosak diri sendiri. Laki pula duk main macam tu pula. Lagi sedih. Tuan-tuan tengok. Tuhan dia punya test ni kadang-kadang manusia, bukan semua manusia boleh tahan dengan test Tuhan ni. Dia bagi. Laki pula duk marah lagu tu. Lepas tu pula dia telefon mereka saya. Dia kata laki pun tak mau semayang lah ni. Tak semayang. Dulu duk pergi masjid, duk apa semayang lah ni, bukan takat dari masjid. Rumah pun dia tak semayang. Dia. Yang kita ni duk semayang lah Ustaz. Mata sebelah dah rosak, dah sebelah kelabu. Semayang lagi. Laki tak mau semayang. Jadi dia duk katalah kat laki dia, abang macam mana Allah nak tolong kita kalau abang tak semayang. Laki dia pula pergi bercakap satu macam. Laki dia kata semayang buat apa? Tuhan bukan nak dengar orang macam aku ni. Doa Tuhan bukan nak dengar. Dia dah main mampu dah. Dia frust. Dengan ujian ni dia frust. Tuhan bukan nak dengar orang macam aku doa. Tuhan bukan nak dengar. Dia kata Tuhan ni pun tengok-tengok orang juga doa. Baru dia nak dengar orang macam aku ni. Orang tak guna. Tuhan bukan. Dia duduk main cakap macam tu. Bini teriak lagi. Dua-dua mata buta tuan-tuan. Telefon pun teriak lagi. Kita boleh dengar lah, bukan boleh tolong benda macam ni. Nak cakap di mulut kata sabang ni, dia ni sejuta kali dah dengar orang tu suruh sabang ni. Sejuta kali dah, bukan 1000, sejuta kali dah dengar orang cuma abang sabang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini, yang kata manusia yang ada dalam dunia ramai-ramai ni, satu orang kena test macam mana dengan satu orang tak boleh sama. Kita tak boleh pelekeh orang yang kena test macam ni. Sebab apa? Sebab kita tak duduk tempat dia, kita tak tahu. Kita hanya boleh simpati aja kesian dia ni. Tuhan test dia dengan satu test, dengan satu ujian yang dia tak boleh tangguh.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada manusia kena test dengan papa, dengan miskin, dengan fakir sampai dia jadi taksir, jadi tak boleh nak tunai hak Allah Subhanahu wa taala. Maka fakir yang melupakan kepada menunaikan sembahyang dan bersedekah dan bertanam dia di dalam dadamu akan tamak kepada dunia dan sayang kepada harta dan suka kepada menghimpunnya. Duit tak ada tuan-tuan, dia jadi tamak. Duit tak ada. Orang duit tak ada, kalau dapat RM10 tuan-tuan, dia nak bagi ke derma RM2. Dia nak dapat RM10 dia pun macam nak bercerai nyawa, nak dapat RM10. Senang ke dia nak cabut peluang RM2 nak bagi derma? Dia jadi apa? Dia jadi macam tamak lah. Dia jadi sekupang pun aku tak mau bagi. Dia kata pasal aku nak dapat ni bukan senang. Dia jadi macam tu. Nampak? Dengan kerana itu, lupa kamu akan segala amal ibadah dan hak Allah Subhanahu wa taala. Lupa habis ibadat ke mana, apa ke mana. Maka siapa ada kepadanya papa yang seperti itu, maka tidaklah terbuat ibadah. Maka hendaklah hapus oleh seseorang daripada hatinya akan papa miskin yang sedemikian itu dan segera berhadap kepada amal ibadah. Itu dia. Kalau siapa pun dia kata ditakdirkan kena uji dengan kemiskinan ni, apa pun minta dekat Tuhan, ibadat minta dekat Tuhan. Tuan-tuan, kita last sekali tempat bergantung kita Allah aja. Last sekali penggantungan kita Allah aja. Manusia bukan semua boleh tolong semua keperluan kita ada. Manusia tolong tu pun sebagai wasilah aja daripada pertolongan Allah. Allah nak tolong, Allah gerak hati satu orang manusia mai tolong kita. Hakikatnya pertolongan daripada Allah. Dan ada benda yang manusia pun tak boleh tolong, Allah saja boleh tolong. Ni macam kihat tu jadi di Iraq lah ni, siapa boleh tolong? Allah aja. Kalau nak tolong, Allah saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata, kaya yang menyesatkan itu menjadikan seseorang sifat demikian itu, tidak dapat dia berbuat ibadah. Orang yang terlampau kaya pun tak buat ibadat juga, dia kata. Maka sebelum sampai kepada diri seseorang itu oleh kaya yang seperti itu, maka hendak lekah hambat kepada berbuat ibadah. Sebelum kita jadi kaya betul-betul, ibadat buat. Mudah-mudahan bila kita dah latih diri kita dengan berbuat ibadat ni, bila dah kaya pun kita masih beribadat kepada Tuhan. Dia kena macam tu. Serta mau berlindung kepada Allah daripada yang demikian itu. Kita kok mana pun minta dekat Allah, kita nak Allah bagi dekat kita kelapangan rezeki. Tapi kita minta dekat Allah, jangan sampai bagi rezeki yang rezeki itu boleh melupakan kita pada Allah. Jangan sampai macam tu. Dia kata, maka bila masa diberi Tuhan akan daku, akan dikau, akan dunianya, gunakanlah kepada taatnya. Tuhan bagi, guna untuk ketaatan pada Tuhan. Dan jauhkan daripada menggunakan kepada maksiat. Dan janganlah engkau turunkan hawa nafsumu kepada menggunakan harta itu kepada apa yang ditegah Allah. Jangan buat judi. Jangan buat berzina. Jangan buat minum arak. Jangan buat tolong dan membantu orang buat maksiat. Jangan bungakan harta kamu. Jangan buat apa-apa maksiat kaki dan tangan dan mata dan telinga dan mulut dan hati dengan dia. Maka apabila engkau perbuat harta kamu kepada segala yang tersebut itu, nescaya bernamalah kamu orang kaya yang disesatkan oleh kayanya. Itu dia. Dah kaya, jaga baik-baik. Ini semua jangan buat. Tuan-tuan, kadang-kadang sebelum jadi kaya tak tahu ni semua ni cerita judi, cerita zina ni tak tahu. Tapi bila kaya dia mula tahu. Masa tak kaya lu tak tahu, benda ni langsung tak tahu. Bila kaya, hidup berkawan dengan orang-orang yang jenis macam ni, dia mula tahu. Dengar-dengar, beli satu kondominium manakah dekat Tanjung manakah, pergi simpan satu perempuan dalam kondominium tu. Dengar-dengar dah pergi buat benda macam tu. Dengar-dengar daripada kaya ni duk bagi orang pinjam duit, kenakan bunga kepada orang jadi ceti pula. Macam-macam orang. Bila kena ujian kekayaan, macam-macam dia boleh buat. Dulu tak erti, tak tahu arak apa semua, tak tahu. Lah ni dah mula dah belajar minum sikit-sikit. Ada yang jadi macam ni pun ada. Macam-macam jadi. Dia kata, maka dia kata janganlah kita bila dah ditakdirkan Allah jadi kaya, jangan hidup jadi sesat kerana kekayaan itu. Maka tidaklah kamu terbuat ibadah kepada Allah. Bila buat dosa tuan-tuan, ibadat tak buatlah. Kan Nabi kata, man aznaba zanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Bila satu orang manusia buat satu dosa, Allah titik adalah hati dia nuktatun sauda, satu titik hitam.
Fa in taba suqila qalbu. Nabi kata kalau dia dah terbuat dosa tu, lepas tu dia sedang balik. Astagfirullahalazim, betapalah aku ni sampai buat benda macam ni. Suqila qalbu, Allah akan padam buang hak hitam tu. Dia terbuat satu benda, kadang-kadang manusia, kadang-kadang terbuat satu dosa. Lepas tu astagfirullahalazim, apa? Astagfirullahalazim, Tuhan padam buang titik hitam itu. Fa in lam yatub, Nabi kata kalau sekiranya dia buat satu dosa, dia tak bertaubat, dia tak istighfar, tak minta ampun, tak berasa bersalah, zada zalik, maka bertambah titik hitam itu. Hatta yaswaddal qalbu kullu, sampailah hati dia jadi hitam semua sekali. Dia main satu dosa buat, satu titik masuk, tak ada apa-apa. Buat lagi satu titik lagi masuk. Buat lagi satu titik lagi masuk. Bila dia duk buat, dia tak bertaubat, dia tak berasa menyesal, tak berasa bersalah, hitam habis satu hati. Kerana dosa terlampau banyak, satu cahaya petunjuk tak boleh masuk dah dalam hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata, sakit yang boleh membinasakan diri itu sangatlah banyak. Dia kata penyakit ni banyak. Maka sebelum kena sakit yang boleh membinasakan diri itu, hendaklah lekeh hambat kepada buat ibadah. Sebelum sakit, buat ibadah. Dah sakit esok, tak guna dah, tak boleh buat apa dah. Nak bangkit daripada katil pun nak kena orang main angkat. Masa tu nak bangkit sembahyang tahajud, dah susah dah. Kerana manusia ini apabila kena sedikit sakit, maka lemahlah ia daripada apa-apa kerja. Manusia, nama kata manusia ni, sikit aja sakit tak buat apa dah, mayang tak mau dah. Jatuh motor beram kata, tangan kena semen tak mayang, 2 bulan semen, 2 bulan tak mayang. Minta bagi sakit sikit aja tak mayang dah. Tahu kata ada apa jangkitan usus perut ke apakah, pergi masuk hospital, dia gantung main satu kampit apakah, tengok urin air kencing duk keluar masuk dalam kampit tu. Duk buat alasan ke kampit tu tak mayang dah. Walhal dalam Islam dia ada penjelasan tentang benda tu. Dia wire hak sambung ni, kalau sekiranya dia bersambung daripada 2 jalan, jalan air kecil dengan jalan air besar. Kalau bersambung daripada 2 tu dan ada kampit yang mengandungi najis, maka sembahyang dia tak sah. Tapi kalau sambungan tu keluar daripada mana-mana tempat yang bukan 2 jalan tadi, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang memikul najis, dia kena sembahyang. Kalau hak wire sambung tadi, sambung daripada jalan depan, urin ambil daripada jalan depan keluar, dia nak sembahyang, dia kena disconnect benda tu, kena cabut, baru boleh sembahyang. Sama dengan jalan belakang, sebab itu jalan keluar najis, najis menghalang daripada dia sembahyang, dia kena disconnect benda tu. Tapi kalau wire tu daripada perut ke, daripada mana ke apakah semua, dia boleh sembahyang macam biasa, tak jadi satu masalah bagi dia. Ada penyelesaian dalam agama. Tapi mereka tak tahu ni, dia pakai pukul kata tak payah sembahyang. Tuhan kan tak tahu aku sakit ni kan. Banyak cantik. Tuhan bukan tak tahu kata aku sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini masalah-masalah yang kadang-kadang bila dia mai sakit macam ni, binasa kita, ibadat pun tak boleh buat. Manusia ni dia kata apabila kena sedikit sakit, maka lemahlah dia daripada apa-apa kerja. Sembahyang apa-apa tak mau dah pasal sakit. Sesema pun tak mayang, bukan kata semen tangan, sesema pun tak mayang. Dia kata doktor tak boleh kena ayam. Takkan doktor nak tanggung dosa dia tak mayang pun. Dia kata doktor kata tak boleh kena ayam. Dan pada masa itu, jikalau ingat mau berbuat ibadah dengan sesungguhnya sekalipun, tetapi peluang sihat yang lalu itu sudah luput. Masa sakit tu, teringat nak buat ibadat. Tak ada dah. Pasal apa? Pasal masa sihat dah habis dah. Lah masa sakit nak buat ibadat tak larat. Tak boleh dah. Begitu. Maka rugilah jua ia apabila luput dengan tiada ibadah di dalamnya. Habis masa sihat sedangkan tak buat ibadat. Dah main sakit baru nak buat ibadat. Tuan-tuan, ibadat masa sakit ni boleh sempurna ke? Masa sihat kita boleh sujud lama dalam sembahyang, boleh sujud lama dalam sembahyang. Masa sihat. Masa sakit tak boleh dah. Masa sakit tak boleh dah. Kan masa sihat ni sujud bagi lama. Sakit tak boleh, sujud lama sikit darah tinggi dia main pening kepala. Tak boleh dah.
Tapi masa sihat kita tak guna untuk nak buat benda ni. Masa sakit nak buat macam mana? Kalau buat pun tak sempurna dah. Buat kalut-kalut je pasal tak boleh lama. Begitu. Masalah dia kata tua merintah tidak upaya berbuat ibadat lagi. Tua ni sampai tua merintah ni maksud tua sungguh. Sampai tak boleh lah, dia kata tak boleh nak buat ibadat. Maka sebelum sampai diri kepada tua merintah itu, maka hendaklah kuatkan diri daripada buat ibadat. Sebelum dia sampai peringkat tua ni sampai tak boleh nak buat kerja. Kita tuan-tuan minta, kita mau panjang umur. Kita mau panjang umur. Tapi kita tak maulah sampai kalau nak panjang umur sampai nak bagi susah orang, kita pun tak mau. Boleh bayang tuan-tuan. Dia bagi umur kita sampai 100 tahun lebih. Sampai urus diri pun tak boleh dah. Nak bangkit pergi pancok, nak buang ayam pun tak boleh dah. Semua nak kacau orang. Anak ni berapa hari. Berapa hari anak nak main jaga kita dengan hati yang senang ni berapa hari. Lagi ramai anak, lagi banyak masalah. Lagi ramai anak, lagi banyak masalah. Nombor 1 harap, nombor 2, nombor 2 harap, nombor 3, nombor 3 harap, nombor 4. Orang tua ni duduk terkerak di rumah orang tua. Jaga baik-baik. Minta kat Tuhan apa pun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa paling cantik. Minta, ya Allah, bagi dekat aku atas dunia ni baik. Yang baik atas dunia ni Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kita atas dunia. Kira Tuhan atung bagi hak baik aja. Kalau baik bagi kita mati umur 80, biar mati umur 80. Kalau baik untuk kita mati umur 60, biar mati umur 60. Bagi hak baik untuk kita, sudah. Macam mana Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kita. Macam tu senang. Macam tu senang. Pasal apa? Bila dia bagi dekat kita susah atas dunia, bukan kita satu orang susah, ramai orang nanti susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, janganlah sia-siakan mudamu kepada yang kurang faedah bagi akhirat ataupun tidak berfaedah bagi akhirat. Kerana yang demikian itu, dia kata akan menyelesaikan diri dengan tiada buah faedahnya. Orang yang masa muda tak isi untuk buat baik dari segi agamanya, bila dah tua, kok mana pun dalam hati ada menyesal. Dia duduk seorang-seorang teringat balik. Dia kata aku betul-betul, dia kata umur 60 baru aku semayang cukup 5 waktu. Dia sendiri tahu diri dia. Dia fikir balik, aku seingat-ingat aku umur 60 baru aku semayang cukup 5 waktu. Sebelum tu semayang, bukan kat semayang tapi lagu tu umur 60 baru dia jadi satu orang yang jaga waktu semayang 5 waktu. Menyesal pun tuan-tuan. 60 tahun punya cerita nak cover senang je. Dia kata di sini menyesal. Dia kata kerana tak ada satu faedah kita hidup sekian umur kita ada. Masalah mati itu dia kata memutuskan daripada amalan ibadah. Maka sebelum datang maut ataupun mati itu, maka lekaslah hambat kepada buat ibadah. Dan ingatlah akan dirimu tiada lepas daripada mati. Dan mati itu tiadalah tentu masanya. Dia kata tua pun mati, muda pun mati, tengah segar segak pun ada mati, sakit pun ada mati. Dia kata mati ni bila-bila masa, tak boleh cakapnya. Bila-bila masa boleh mati. Dan tidaklah boleh ditentukan mati itu pagi ataupun petang bagi diri kita. Hendaklah lawan nafsu kamu yang suka melupakan mati itu. Dia kata mati ni benda tak tahu bila. Tak tahu tuan-tuan. Berapa ramai orang yang kita kenal yang mati muda? Berapa ramai? Yang kita kenal. Yang kita kenal. Kawan kita ke, adik-beradik kita ke, yang kita kenal mati muda. Berapa ramai? Kawan sama mengaji dengan saya masa di universiti dulu. Budak Pahang. Mati dalam tidur. Nak menikah. Esok nak menikah. Bukan esok nak menikah. Esok nak kenuri rumah dia. Hari ni kenuri rumah perempuan. Dia pergi dah hari kenuri rumah perempuan ni, pergi majlis akad nikah apa semua sah lera selesai. Dah angkat nikah dah. Selesai. Dia beritahu dekat keluarga belah perempuan ni, dia kata nak balik sat rumah dia. Ada hal. Nak balik sat. Nak kereta balik. Balik pergi rumah dia. Sampai-sampai dia salam mak dia, salam ayah dia, dia kata letih. Dia rasa letih.
Dia nak naik rehat kan. Orang duk kalut lah. Masa nak kenuri esok. Duk kalut, duk buat persiapan. Dia kata letih nak naik rehat kan. Naik pergi. Naik pergi masuk dalam bilik. Tutup pintu, kunci, tidur. Mati. Mati dalam tidur. Dan mereka ni duk tunggu apa ni. Tak keluar-keluar ni. Apa nak makan malam apa ni. Tadi dia keluar semayang kadak ke apa semua. Pergi duk kata pintu tak buka. Kata pintu tak buka. Wagai naik ke atas. Rumah kampung. Boleh duk naik ke atas ni. Tengok duk tidur. Mulut dah tengah dah. Pipi pegang badan sejuk. Matilah. Mak ni teriak meraung tak tahu nak abang. Anak sulung. Anak sulung. Anak yang pertama masuk universiti. Keluar kerja. Macam tu. Esok pula nak kenuri. Esok orang main bukan main makan kenuri. Main ziarah mayat. Nuh hak bini baru jadi bini ya. Tadi bawa akad nikah. Tak tahu nak abang. Lupa diri ya. Siapa pernah sangka? Tak pernah tahu pun kata ada sakit apa pun tak pernah tahu. Tuhan dia takdir macam tu jadi macam tu. Tak boleh cakap. Benda ni tak boleh cakap. Maka dia nak beritahu kat kita yang ni. Dia kata tak boleh tentu masa. Mati ni tua pun mati. Muda pun mati. Tengah duk segang sihat pun mati. Sakit lebih-lebih lagi boleh mati. Dia kata mati ni tak tahu kita nak mati pagi kan. Nak mati petang kan. Nak mati di rumah kan. Nak mati atas jalan kan. Nak mati di rumah orang kan. Nak mati di Mekah kan. Kita tak tahu betul-betul. Bila nak mati macam mana nak mati. Tak tahu. Sesuai dengan benda ni, benda yang kita tak tahu, biarlah kita prepare, kita bersedia. Bila pun, masa mana pun, di mana pun, kita kira bersedia untuk nak mati. Bumi tak penting tuan-tuan. Kita mati di Kuala Lumpur, simpan di Kuala Lumpur. Itu yang paling baik dari segi agama. Tang mana mati simpan tang tu. Buat balik mai kampung kah, simpan sana kah, sama aja. Malaikat bukan nakal juga pergi tanya kita, boleh jawab tak boleh jawab, bukan kira kampung kah di mana kah. Tak ada. Tak mesti oleh kampung baru malaikat ni lagu tanya lebih kurang pasal duduk kampung sendiri. Tak. Mana pun dia tanya sama aja. Hang boleh jawab boleh, tak boleh tak boleh. Macam tu aja. Agama dia kira mudah. Dia kira mati segerakan. Tu aja. Tak mau taruh lama-lama. Mati segerakan. Jabatan Mufti Pulau Pinang ada keluar perkeliling ke masjid-masjid. Kita boleh tengok Jabatan Mufti Pulau Pinang ada keluar perkeliling ke masjid-masjid. Perkeliling tentang semayang mayat. Habis semayang, bagi salam, angkat mayat disimpan. Tak digalakkan berdoa selepas semayang mayat. Alasan dia apa? Alasan dia pasal hadis suruh segerakan mayat. Mayat ni mau cepat. Kalau dia orang yang baik-baik, mayat ni orang yang mati ni orang yang baik-baik, kita menyegerakan dia kepada janji nikmat kubur yang Tuhan janji dekat dia. Dia masuk dalam tu, lebih cepat dia dapat nikmat syurga daripada Allah. Kita doa. Jadikan kubur dia raudhatan min riyadil jannah ataupun raudhatan min riyadil jinan. Wala taj'al qabrahu, jangan jadikan kubur dia ni hufratun min hufarin niran. Jangan jadi kubur dia ni satu hufrah, satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Kalau dia orang baik, kita segerakan dia masuk dalam kubur tu. Pasal apa? Bila segera, dia cepat mendapat janji baik daripada Allah. Dia cepat duduk dalam kebun syurga Allah. So, semayang mayat tu pun doa. Semayang mayat tu doa lah. Allahu Akbar, Fatihah, tak lagi selawat, tak lagi doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan, doa. Takbir yang keempat, doa juga. Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana walau, doa juga. Apa dah bagi salam, doa apa lagi? Doa dah. Tadi tu dah cukup dah, doa untuk dia dah cukup dah. Itu sebab tuan-tuan, kalau buka dalam mazhab, dalam perbahasan mazhab, dalam mazhab Hambali, semayang mayat tak payah ada ayat semayang. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Syafi'i mesti kena ada ayat semayang. Dalam mazhab Hambali, semayang mayat tak payah ayat semayang. Pasal apa? Pasal semayang mayat itu dianggap doa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Semata-mata doa. Dah lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lagi satu lagi doa lagi, doa apa lagi, kita melambatkan dia mendapat janji baik Allah. Jabatan Mufti Pulau Pinang ada keluar perkeliling suruh buat benda ni, tapi orang tak ikut. Orang tak ikut.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini tentang kematian, dia kata. Dengan kerana apabila engkau ingat akan mati dan barang yang jadi kemudian daripadanya, serta takut kamu kepadanya, maka beradaklah kamu kepada beramal. Kalau kita takut dengan mati, cara dia satu je, tingkatkan amalan. Itu je. Kita takut dengan mati. Bukan kita takut mati ni apa. Tak, kita takut kita mati sedangkan kita tak bersedia. Kalau itu yang kita takut, buat persediaan lah. Lipat gandakan amal ibadah, dia kata. Masalah Dajjal itu ialah ibu kepada ahli fitnah dan cukup kuat, dia kata, berbuat bohong dan pandai sihir dan amat pandai menyesatkan orang. Yang ni tentang panjang umur kita boleh tengok. Yang kata Dajjal ni macam mana? Panjang umur boleh tengok. Kalau tak dan pun kita dah baca dalam hadis, kita dah tahu dah cerita tentang Dajjal ni. Dia ni ibu kepada segala fitnah yang ada di atas muka bumi ni. Dajjal ni ibu fitnah. Pasal apa? Dia bawa fitnah paling besar. Dia main habang dekat orang, kata dia Tuhan. Ini fitnah paling dahsyat. Dia main claim depan orang semua, dia kata akulah Tuhan, dia kata. Nana apa minta kat aku? Selama ni hampa duk semayang, duk sembah Tuhan tak nampak ni, akulah. Hari ni aku main depan hampa. Maka siapa lawan dia bagi masuk neraka. Neraka dia, bukan neraka Allah. Siapa yang sokong dia bagi masuk syurga. Syurga dia pergi ke seronokan yang sebentar, yang sat. Tapi hakikatnya, siapa sokong dia akan masuk neraka Allah. Maka dia ni adalah ahli sihir dan amat pandai menyesatkan orang. Dia pandai bagi orang percaya kat dia. Begitu. Maka itulah sebab diberi ingat oleh Nabi SAW kepada umat dia, hendaklah lekeh hambat kepada buat ibadah itu sebelum zahir Dajjal sehabis-habis pandai berbuat fitnah itu. Masalah, dia kata kiamat itu huru-hara yang sangat keras. Tersebut di dalam Quran. Apabila datang kiamat itu, orang-orang yang di pasar pun tak dapat lagi berjumpa anak isteri di rumah. Itu dia. Ini kita duk baca tafsir di Masjid Badawi lah ni. Ni duk main cerita pasal kiamat. Macam mana dahsyatnya kiamat. Apa jadi pada hari kiamat. Tengok bukit berterbangan. Apa kita duk baca tafsir surah Al-Qari'ah di Masjid Badawi pada bulan yang lepas. Ini cerita dia. Dia kata bila jadi kiamat ni, kalau kita pergi market, cerita dia tak ada nak balik tengok bini anak-anak di rumah. Tak ada. Cerita dia tak ada. Ini yang kata kiamat ni. Dan sekiranya orang perempuan itu sedang bunting, maka terberanaklah dia dengan sebab huru-hara dengan sebab tunggang terbaliknya dunia ini. Perempuan kalau tengah mengandung berapa bulan pun tak kira, mesti terkeluar kandungan dia. Terkejut tengok keadaan kiamat ni. Begitu. Maka orang yang di atas rumah tak tahu turun ke tanah lagi, tu dia. Duduk atas rumah terkejut jadi kiamat ni, terlupa tangga duduk belah mana. Terlupa tangga duduk belah mana, terlupa. Serbu pi tingkap, serbu pi dinding, dia tak boleh ingat dah tangga duduk tangga mana. Dia nak abang kata dahsyat kiamat ni, dahsyat. Tuan-tuan, rumah terbakar pun cukup dah. Kita duduk dalam rumah, kata api bakar rumah. Tak teringat dah anak berapa orang duduk tidur di atas apa semua, tak teringat dah. Yang dia tu terkejut bangkit tengok api keliling, lari keluar pergi duduk ketang di luar, pergi ketang. Bila otak waras sikit baru teringat anak duduk ada orang atas rumah. Nampak? Baru rumah sebiji terbakar. Boleh bayang ni, satu dunia ni Tuhan bagi hancur dengan langit luruh mai dengan apa, semua reban mai bukit terbang pokok tinggi tebal. Nak ingat apa? Tangga rumah pun tak ingat, dia kata. Dan orang di tanah tak tahu nak naik ke rumah. Hak duduk di bawah ni pun nak diserbu naik rumah orang, jadi kelang kabut. Ini huru-hara kiamat. Maka bertimpa-timpalah apa yang di atas muka bumi dan tidaklah tahu ke mana mau pergi. Hak atas muka bumi ni duk jatuh, tumbang terbalik, bumbam sana sini. Hak duk ada ni tak tahu nak lari pergi mana. Maka adakah pula mau berbuat amal ibadah masa yang demikian itu? Masa tu ada tak ada orang teringat nak ambil ayat semayang nak cari sejadah? Tangga pun cari tak jumpa, nak cari sejadah tak ada. Habis dia jadi kelang kabut. Sehingga hati pun sebagai tidak di dalam perut lagi. Dia kata hati ni pun tak macam duduk dalam perut dah, tak tahu pergi ke mana dah. Tak tahu dah, kita ni jadi kosong dah badan kita ni, fikiran pun kosong. Tak tahu nak fikir, tak tahu nak buat keputusan, tak tahu nak buat apa. Itu keadaan dia. Maka menantilah tanggal nyawa jua. Pada masa tu duk tak tahu bila nak mati, duk fikir nak mati. Maka sebelum sampai masa yang demikian itu telah dipesan Nabi kita, hendaklah lekeh hambat kepada berbuat amal ibadah, akan jadi bekal kemudian daripada mati. Sebelum mai kiamat ni, ibadat bagi elok-elok.
Pendeknya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita akan musuh yang sentiasa nak menyerang kita. Dan tiadalah kita tahu akan masa serangan musuh itu. Musuh-musuh itu ialah yang pertama fakir. Kita tak tahu mungkinkah satu hari kita jadi miskin fakir sampai sungguh-sungguh. Kita tak tahu. Tuan-tuan, dengan apa ada jadi ni, dengan kelang duk tutup, berapa ramai orang hilang kerja, ni semua dia nak bawa jalan kepada jadi susah. Lah kita tak teringat kita mungkinkah kita satu hari jadi fakir miskin, kita tak teringat. Tapi orang yang dah kena buang kerja, dia dah mula duk fikir benda ni. Perang duk jadi. Bila perang jadi, kelang duk buat barang elektronik, barang elektrik ni, pasaran tak ada. Pasal perang. Kalau dulu Iraq saja duk ambil radio, ambil televisyen, ambil peti air, ambil apa banyak mana. Kalau dulu negeri-negeri yang berdekatan duk ambil barang-barang ni banyak mana. Lah barang-barang tu orang tak ambil dah. Lah dia pakai ubat dengan makanan dia. Bila tak ada demand, tak ada orang minta barang, kelang nak buat barang, berapa orang tak minta? Tutup lah. Bila kelang tutup satu kelang, berapa ramai orang tak ada kerja? Kalau ada 3,000 orang pekerja kelang tu, 3,000 orang hilang kerja. 3,000 orang hilang kerja, satu orang hilang kerja, rumah duduk ada 5 orang nak makan. Anak 3, isteri 1, dia seorang. 5 orang nak makan ni, hasil rezeki dia ni 5 orang duduk tunggu nak makan. Dia seorang kena buang kerja, 5 orang tak ada makan. 3,000 orang hilang kerja, berapa ribu orang tak ada makan. Daripada dulu masa zaman semua elok, duit duk ada apa semua, tak apa. Bila dia mai tak ada duit, tuan-tuan, apa nak jadi? Bukan bagus. Cerita jadi huru hara, kelam kabut, lintang. Ni bukan bagus. Ini cerita malapetaka. Baru reti susah. Masa tu jadi fakir, jadi miskin, jadi tak ada duit. Masa tu kita apa semayang pun tak khusyuk. Semayang pun tak khusyuk. Nak semayang ni takbir Allahu Akbar. Sepanjang masa kepala ni duk ingat ni, aku nak pergi cari kerja tang mana lagi ni, karut lah macam ni. Habis. Musuh yang kedua, kaya yang boleh membinasakan diri. Musuh yang ketiga, sakit yang menimpa diri. Musuh yang keempat, tua badan yang membawa kita kepada dhaif diri. Yang kelimanya, mati. Ini semua benda yang boleh bawa masalah kita, ganggu kita nak beribadat. Yang keenam, jumpa dajjal yang akan menipu manusia. Yang ketujuhnya, berlaku kiamat. Dia kata. Mai salah satu ataupun mai ketujuh-tujuh benda ni, terganggulah kita daripada nak beramal ibadat. Sebelum mai benda-benda ni, dia kata, takat masa ada buat, takat mana boleh. Takat mana boleh buat dulu. Mudah-mudahan dengan apa kita duk buat sikit sebanyak ni, kalau apa-apa jadi pun kita dah biasa melakukan ibadat, hati kita tenang. Saya cerita di Taman Krian, satu sahabat dulu meniaga besar, kaya raya sampai dah jadi jutawan dah. Duit dah ada juta dah, rumah sana sini tepi laut, beli satu kondominium, beli satu apa semua satu, macam-macam yang ada, jadi susah. Lah ni hari-hari baca Quran aja. Hari-hari baca Quran. Saya tanya dia, lama tak nampak? Dan kata. Saya lah ni betul-betul, dia kata baca Quran. Kenapa saya apa? Kalau tidak, serabut. Tak serabut macam mana tuan-tuan, dengan menyaga besar, dengan bank duk cari dengan dua. Serabut. Baca Quran dia lah. Akhir pagi semayang subuh, Quran lah kawan dia. Baca Quran. Dia kata tak tahu jemuk, baca Quran. Rumah ni tak mau keluar langsung. Rumah dia duduk tu, bank dah mesil dah. Mortgage, rumah tu gadai. Lari pergi cari rumah teres apa semua, duduk sengak-sengak, siapa pun tak tahu dia duduk. Habis semua apa pun tak ada dah, duduk dalam rumah baca Quran. Sekali-sekali berhenti baca Quran, teringat susah yang mata keluar. Yang tu ya. Apa nak buat? Tapi Alhamdulillah, dia daripada sebelum dia kena jadi macam ni, dia orang baik. Dia orang bagus-bagus. Semayang kuat, ibadat kuat, semua kuat, derma apa semua kuat. Bila jadi macam ni, sekurang-kurangnya dia ambil jalan tu, jalan tak silap lah. Ambil Quran baca. Sekurang-kurangnya dia tak silap. Ini tuan-tuan, benda macam ni kepada siapa-siapa pun boleh jadi. Jadi biar kita beringat apa yang Nabi pesan ni, sebenarnya ingatan dekat kita semua. Apa yang Nabi bagi tahu ni adalah ingatan untuk kita semua. Kalau kita ingat, kita yang dapat kebaikan dia, dapat keuntungan dia, dapat faedah dia. Kalau kita lupa, kita yang tanggung akibat dia.
Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi zikril maut, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan ingat akan mati. Cerita suruh ingat satu hari kita akan mati. Wallahu a'lam. Lepas ni pun tajuk-tajuk dia bagus. Dia kata bab ma jaa man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Dia kata bab yang datang pada menceritakan siapa suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia. Siapa suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia. Kemudian bab ma jaa fi inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumah. Itu bab yang menceritakan kepada memberi ingat oleh Nabi kepada umat dia. Apa yang Nabi bagi ingat kepada umat dia. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladziina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.